Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Muhyiddin dipanggil SPRM, Nafi ditahan di Padang Golf. Berita penuh. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya pada jam 11 pagi esok. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri mengesahkan perkara itu menerusi kenyataan di Facebook susulan spekulasi dia akan dihadapkan dengan pertuduhan di mahkamah. Dia juga menegaskan laporan bahawa dia telah ditahan di Padang Golf hari ini adalah tidak benar. Hari ini saya hadir ke beberapa mesyuarat berkaitan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu yang akan bermula Jumaat ini. Bagaimanapun, esok Khamis saya diminta ke Ibu Pejabat SPRM pada pukul 11 pagi katanya. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Pemuda Bersatu Haris Idham Abdul Rashid memberitahu Malaysia Kini bahawa penyokong parti akan berkumpul bagi menunjukkan sokongan kepada presiden mereka esok. Kami baru saja dapat maklumat bahawa presiden kami akan dipanggil ke Ibu Pejabat SPRM esok untuk soal siasat. Kami jangka akan ada pendakwaan pada esok petang atau keesokannya Jumaat. Jadi kami sedang bersiap sedia untuk tunjukkan solidariti kami, katanya. Sejak pertengahan bulan lepas, beberapa pemimpin Bersatu telah dihadapkan ke mahkamah. Pada 21 Februari, Ketua Penerangan Bersatu ketika itu Wan Saiful Wanjan berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta pada 2022. Beberapa pertuduhan juga dikenakan terhadap timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan-pertuduhan itu berkaitan skim Jana Wibawa, inisiatif untuk mempercepat penyampaian projek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas COVID-19. Turut didakwa Tiaw Wee Cheng yang menjalankan perniagaan di kawasan Pago, kebetulan kubu kuat Muhyiddin. Sekian berita, teruskan bersama channel ini. Salam Malaysia, selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas malam ini bertajuk Saya didakwa kerana tidak sokong Muhyiddin, Syed Siddiq. Berita penuh. Bekas Ketua Pemuda Bersatu Syed Siddiq Syed Abdul Rahman mendakwa dirinya telah didakwa kerana enggan menyokong Presiden Parti dan Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin. Pengasas bersama muda itu membuat dakwaan itu semasa memberi keterangan untuk menyokong pembelaannya terhadap 4 pertuduhan jenayah yang dikaitkan dengan RM1.12 juta dana parti. Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini, Ahli Parlimen Muar itu memberi keterangan bahawa dia tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan kerana siasatan pihak berkuasa pada awalnya adalah berhubung dakwaan kehilangan dana dari peti besi di rumahnya di Petaling Jaya pada Mac 2020. Semasa diperiksa semula oleh Peguam Bela Utama Gobind Singh Dio, bekas Menteri Belia dan Sukan itu mendakwa bahawa pada akhir bulan pada tahun itu, SPRM mengumumkan bahawa dia akan disiasat sambil menambah bahawa dia tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan. Gobind, dalam akaun bersumpah kamu, pendakwaan mencabar kamu dengan mengatakan bahawa kenyataan kamu dibuat selepas berfikir semula. Adakah kenyataan kamu itu dibuat di mahkamah mengenai pertuduhan yang kamu hadapi di mahkamah benar? Syed Siddiq, memang benar yang Arif. Sehingga hari ini, saya masih ingat saat ketika ia berlaku. Minta maaf. Apa yang dibincangkan, di mana dan apa yang berlaku selepas itu kerana apa yang berlaku adalah jelas salah. Dan saya tidak mahu musuh politik saya melalui perkara sama. Gobind, apabila kamu mengatakan apa yang berlaku jelas salah, apa yang kamu maksudkan? Syed Siddiq, permintaan untuk menyokong Muhyiddin walaupun saya tiada masalah pribadi dengannya. Namun, jika perkara itu menyokong kepimpinan Muhyiddin akan menghentikan pendakwaan terhadap saya, ia salah yang Arif. Pegawai penyiasat IO sendiri menyiasat dan menyerbu rumah saya. Dia bersama saya setiap hari ketika dibawa untuk proses siasatan dengan SPRM.
Untuk IO itu memberitahu SPRM adalah alat politik apabila tukar kerajaan dan saya adalah mangsa pendakwaan politik. Itu tidak betul dan berharap ia diperbetulkan. Saya tidak mahu musuh politik berhadapan perkara sama. Jika ada, saya harap perkara ini akan diperbetulkan. Gobin, apa yang dirujuk sebagai salah ialah tuntutan yang menyokong Muhyiddin Yassin. Jika tidak, pertuduhan akan dikenakan terhadap kamu. Itu yang awak cakap. Setakat yang kamu bimbangkan, itu salah. Syahid Siddiq, betul, itu salah. Semasa peringkat pendakwaan perbicaraan tahun lepas, Sharifah Mahani, Syahid Abdul Aziz dan Syahid Abdul Rahman Abdul Asagov memberi keterangan bahawa anak mereka Syahid Siddiq berada di bawah tekanan untuk menyokong Muhyiddin. Prosiding di hadapan Hakim Azhar Abdul Hamid hari ini adalah hari kedua perbicaraan peringkat pembelaan. Berikutan mahkamah pada 28 Oktober tahun lepas memerintahkan tertuduh membela diri atas satu pertuduhan bersubahat dalam pecah amanah jenayah CBT, penyelewengan aset dan dua tuduhan pengubahan wang haram. Semalam merupakan hari pertama perbicaraan peringkat pembelaan, dengan Syahid Siddiq memberi keterangan. Terdahulu hari ini semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Utama Wan Syaharuddin, Wan Ladin dan anggota pendakwaan lain, tertuduh menafikan wang berkenaan kononnya adalah dana yang hilang dari rumah berkenaan dan dana adalah milik Bersatu. Syahid Siddiq mengulangi, penafiannya pernah mengeluarkan arahan kepada bekas anggota sayap Pemuda Bersatu untuk mengeluarkan RM 1 juta ringgit dana parti. Tertuduh berhujah bahawa RM RM120,000 yang didakwa oleh pihak pendakwaan sebagai dana parti sebenarnya adalah wang miliknya sendiri yang dikumpul melalui dua acara mengumpul dana untuk kempen pilihan raya di Muar. Syahid Siddiq juga berhujah bahawa sejumlah RM RM100,000 yang didakwa oleh pendakwa raya sebagai hasil daripada aktiviti menyalahi undang-undang yang berada dalam akaun amanah saham Bumi Putra ASB tertuduh adalah dananya sendiri. Perbicaraan akan bersambung pagi esok.